Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Tan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Siti Fatimah. Saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu bincangkan prinsip utama supply side ekonomi dan demand side ekonomi. Sila berikan contoh kes Korea Selatan. Ini ialah isi kandungan saya. Pengenalan. Kemudian saya akan menerangkan tentang asas ekonomi iaitu apa itu penawaran dan juga permintaan. Kemudian saya akan menerangkan perbezaan antara penawaran dan permintaan di dalam mikroekonomi dan di dalam makroekonomi. Kemudian kita akan masuk ke dalam apa itu supply side ekonomi, kemudian apa itu demand side ekonomi. Seterusnya, kita akan lihat supply side ekonomi dan demand side ekonomi di Korea Selatan. Kemudian saya akan penutup dan bibliografi. Okay, supply side dan demand side. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil sebagai sisi penawaran dan sisi permintaan. Kedua-dua ini adalah merupakan komponen asas dan penting dalam bidang ekonomi. Kedua-dua komponen asas ini akan berdiri secara relatif dan saling mempengaruhi. Ia tak boleh wujud seorang-seorang. Supply tetap kena ada demand dan demand kena ada supply. Dasar ekonomi setiap negara ni adalah berbeza-beza pendekatannya. Okay, ada negara yang lebih cenderung untuk menggunakan ataupun untuk menggubal polisi yang menggunakan pendekatan supply, dan ada juga negara yang suka menggunakan pendekatan demand side. Nanti kita akan tengok apa beza supply side dengan demand side ekonomi. Asas ekonomi penawaran dan permintaan. Secara ringkasnya, ekonomi ataupun aktiviti jual beli tidak akan berlaku sama sekali sekiranya tidak ada supply ataupun demand. Maksud supply ataupun penawaran merujuk kepada produk dan perkhidmatan sebenar yang dikeluarkan oleh pengeluar atau pembekal ke pasaran pada tahap harga tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Manakala demand atau permintaan pula merujuk kepada jumlah produk dan perkhidmatan yang dapat dibeli oleh pengguna dan pada setiap tingkat harga dalam jangka waktu yang tertentu. Harus diingatkan bahawa ekonomi terbahagi kepada dua iaitu mikroekonomi dan juga makroekonomi. Mikroekonomi, mikro, kecil, ialah ekonomi yang berlaku dalam satu bulatan yang kecil melibatkan isi rumah, firma dan kerajaan dan individu berbanding negara secara keseluruhan. Oleh itu, apabila kita menganalisis hubungan penawaran dan permintaan di peringkat mikro, fokusnya adalah pada pembentukan mekanisme harga dan faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Secara ringkasnya, penawaran dan permintaan di peringkat mikro hanya akan menentukan harga. Namun, apabila di peringkat makroekonomi, fokusnya adalah berbeza. Makro adalah untuk menjelaskan apakah mekanisme harga itu cukup efisien untuk memastikan keseimbangan tercapai antara penawaran dan permintaan. Makroekonomi bermaksud luas, semestinya ialah sebuah sistem yang melibatkan skala besar. Ianya merangkumi ekonomi negara, serantau dan antarabangsa dan juga merangkumi bidang utama ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, paras harga umum, keluaran dalam negeri, import-eksport dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang wujud supaya ekonomi negara dapat berfungsi dengan cekap. Makroekonomi adalah penting untuk menentukan dasar ekonomi dan fiskal negara serta untuk menyelesaikan isu-isu kewangan awam kerana supply dari konteks makro merujuk kepada pihak swasta manakala demand lebih mengutamakan rakyat. Oleh itu, perbincangan ini akan menumpukan penawaran dan permintaan dalam konteks yang besar dan menyeluruh iaitu makroekonomi. Prinsip supply side ekonomi. Sekiranya seseorang pemimpin itu mengubah dasar ekonomi mengikut pendekatan supply side ekonomi, kita dapat lihat bahawa dasar ekonomi yang digubal akan lebih memihak kepada syarikat-syarikat swasta, pembekal
ataupun cebol di Korea berbanding mengutamakan masyarakat awam. Supply side lebih bergantung kepada cebol untuk menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Oleh itu, supply side mempercayai bahawa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan lebih efektif kalau kerajaan mengeluarkan cukai kepada syarikat dan usahawan serta mengeluarkan regulasi-regulasi yang menyusahkan mereka untuk menjalankan perniagaan. Apabila cukai-cukai syarikat dipotong, maka mereka mempunyai banyak duit untuk mengupah lebih banyak pekerja. Oleh itu, pada masa yang sama juga, pembeli boleh mendapatkan barangan dengan harga yang rendah. Teori ini dapat memperbaiki inflasi dan pengangguran pada masa yang sama. Demand side ekonomi atau nama lainnya iaitu teori Keynesian dibina berdasarkan idea bahawa pertumbuhan ekonomi dirangsang melalui permintaan. Oleh itu, pengamal teori ini akan berusaha untuk memperkasakan atau melebihkan pembeli dan pengguna daripada pembekal dan pengeluar. Pemimpin-pemimpin yang mengubah dasar ekonomi negara mengikut pendekatan demand side akan kita dapat lihat akan lebih mementingkan rakyat dan juga kebajikan sosial masyarakat berbanding pihak-pihak swasta. Berbeza dengan penyokong supply side, penyokong demand side ini percaya kalau kerajaan meningkatkan kuasa beli pengguna, kuasa beli pengguna tersebut dapat mengembangkan sesebuah syarikat, maka syarikat tersebut mempunyai banyak duit untuk mengupah lebih banyak pekerja. Oleh itu, peluang pekerjaan dapat ditingkatkan. Dan peluang pekerjaan yang tinggi itu pula akan menyebabkan kuasa beli akan menjadi lebih meningkat sebab rakyat ada duit untuk belanja. Kemudian, dapat mendorong permintaan agregat yang akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ahli ekonomi yang menyokong demand side ini berpendapat bahawa kalau nak potong cukai, potongan tersebut haruslah dikenakan kepada mereka yang mempunyai pendapatan yang sederhana dan rendah. Alasannya ialah kerana pekerja yang berpendapatan rendah akan membelanjakan hampir kesemua pendapatan mereka untuk keperluan isi rumah. Bagi penyokong teori ini, pengurangan cukai kepada syarikat-syarikat dan usahawan kalau ada pun sikit sahaja menghasilkan keuntungan ekonomi sebab sebahagian besar wang tidak dibelanjakan kepada barang ataupun perkhidmatan tetapi dilaburkan semula ke dalam ekonomi yang mungkin mempunyai permintaan rendah dan tidak membawa keuntungan bersama. Oleh itu, ahli ekonomi yang menyokong teori demand side percaya bahawa peningkatan perbelanjaan kerajaan untuk sektor pendidikan, kesihatan akan membantu mengembangkan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih memihak kepada masyarakat. Kajian kes di Korea Selatan, supply side ekonomi. Di Korea Selatan didapati terdapat beberapa presiden Korea Selatan yang menggunakan pendekatan supply side ekonomi dalam mengubah polisi ekonomi semasa tempoh pemerintahan mereka. Kebanyakan presiden yang menggunakan pendekatan ini ialah presiden yang mewakili parti konservatif yang lebih mengutamakan cebol. Sebagai contoh, Pak Cheng Hee, Lee Myung Bak dan juga Pak Geun Hye yang akan saya huraikan dengan lebih jelas lagi. Pak Cheng Hee. Pak Cheng Hee lebih menggunakan teori supply side kerana Pak Cheng Hee amat menitikberatkan dan mempentingkan sektor swasta, syarikat-syarikat dan usahawan untuk menggerakkan ekonomi Korea Selatan. Pak Cheng Hee amat bergantung kepada cebol untuk membangunkan ekonomi Korea Selatan. Dan bagi menggerakkan lagi sektor swasta dengan lebih cekap, kita dapat lihat dalam rancangan 5 tahun yang kedua, Pak Cheng Hee memberi perhargaan kepada syarikat cebol yang memenuhi sasaran dengan membolehkan syarikat-syarikat tersebut membuat pinjaman dengan syarat yang amat mudah. Bukan itu sahaja, cukai korporat syarikat dan cukai-cukai yang berkaitan akan dipotong serta regulasi-regulasi yang menyusahkan akan dikurangkan. Oleh kerana keistimewaan yang diberikan oleh Pak Cheng Hee kepada syarikat cebol membolehkan syarikat-syarikat tersebut berjaya berkembang maju dan peluang pekerjaan yang lebih banyak juga dapat dibuka kepada orang ramai kerana syarikat mampu menggaji pekerja dengan lebih ramai. Oleh itu, kadar pengangguran pada waktu itu secara konsistennya adalah rendah. Kerajaan Lee Myung Bak juga amat mengutamakan golongan cebol berbanding kebajikan rakyat, di mana
Pentadbiran ekonomi Liam Mombak ini menyokong industri kecil sederhana, tetapi polisi perniagaan dan pasaran seperti biasa lebih banyak berpihak kepada cebol dan syarikat-syarikat yang besar. Oleh itu, golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah ini memberontak, terutamanya semasa pilihan raya tempatan yang dijalankan pada tahun 2010. Lim Yong Bak yang dapat merasakan kemarahan rakyat oleh itu beralih daripada neoliberal yang konservatif kepada middle of the road approach yang lebih bersifat kerakyatan. Berikutan kemarahan masyarakat terhadap Lim Yong Bak yang kurang menjaga kebajikan sosial mereka, Lim Yong Bak telah memperkenalkan polisi kebajikan sosial bagi mengatasi masalah ini. Namun, polisi kebajikan sosial yang diperkenalkan tetap bersifat supply side. Sebagai contoh yang lebih jelas lagi, kerajaan lebih memilih untuk memberikan bantuan pinjaman kepada pelajar dan bantuan tersebut perlulah dibayar semula sekiranya sudah bekerja, berbanding dengan memberi bantuan seperti makanan percuma dan beasiswa yang tidak perlu lagi dibayar selepas tamat belajar. Kemudian, polisi yang diperkenalkan oleh Lim Yong Bak ini juga tak konsisten. Pak Geun Hye kononnya ingin mengurangkan kebergantungan terhadap cebol dengan membangunkan perniagaan baru. Walau bagaimanapun, Pak Geun Hye yang sudah jelas merupakan seorang pemimpin daripada parti konservatif semestinya tetap terus memberikan keutamaan kepada golongan cebol. Cebol diberikan tanggungjawab untuk menasihati dan memerhatikan perniagaan yang baru tumbuh tersebut. Oleh itu, syarikat baru yang mempunyai idea perniagaan yang hebat pada akhirnya akan dibeli oleh syarikat-syarikat yang besar. Terdapat juga Presiden-Presiden Korea Selatan yang amat cenderung menggunakan pendekatan demand side ekonomi, iaitu mengutamakan kebajikan rakyat secara terus berbanding mengutamakan cebol dalam meningkatkan ekonomi dan membantu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Secara umumnya, presiden yang menyokong teori ini ialah presiden yang datang daripada parti liberal, iaitu parti yang bertentangan dengan parti konservatif. Antara presiden yang menggunakan demand side policy ialah Kim Dae-jung dan juga Moon Jae-in yang akan saya bincangkan dengan lebih lanjut lagi. Pentadbiran ekonomi Kim Dae-jung berusaha untuk memberikan banyak jaminan kredit dan polisi pinjaman yang longgar kepada industri sederhana ringan untuk membantu industri-industri ini mengembangkan perniagaan mereka dan menyerap pengangguran dengan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Kim Dae-jung juga memperluaskan program insurans pekerjaan untuk mencakupi lebih banyak pekerja demi menjamin mereka. Dan pada tahun 2000, Pentadbiran Ekonomi Kim Dae-jung juga menerapkan sistem keselamatan kehidupan asas nasional dengan memberikan gaji dan pendapatan minimum kepada orang-orang yang miskin dan berpendapatan rendah. Kim Dae-jung ini amat memerhatikan dan memastikan cebol agar menjadi lebih bertanggungjawab dan telus. Dan subsidi negara yang kebiasaannya diberikan kepada syarikat besar dan cebol diturunkan secara dramatik bagi mewujudkan persaingan yang adil kepada syarikat industri sederhana ringan, supaya industri-industri baru sederhana ringan ini dapat berkembang seiring dengan cebol. Genomics, iaitu polisi ekonomi yang diperkenalkan oleh Moon Jae-in, dikatakan merupakan sebuah polisi ekonomi yang berjiwa rakyat atau people-centered economy. Pentadbiran ekonomi Moon Jae-in ini memberi penekanan terhadap income-led growth yang akan dijangka dapat mengurangkan polarisasi pendapatan yang semakin buruk dengan meningkatkan kadar minimum gaji pekerja dan meningkatkan perbelanjaan sosial untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Gaji minimum pekerja ditingkatkan sebanyak 16% pada tahun 2018 dan 10.9% pada tahun 2019. Bukan itu sahaja, cukai pendapatan juga dinaikkan 40% kepada 42% untuk golongan yang berpendapatan tinggi. Bukan itu sahaja, cukai korporat juga dinaikkan kepada syarikat-syarikat besar yang menjana pendapatan lebih daripada 300 juta won kepada 25%.
Polisi ini juga menggalakkan pekerjaan tetap dan menghadkan waktu kerja kepada 52 jam seminggu dan menggaji pekerja awam baru untuk membantu mengurangkan pengangguran dan menurunkan faedah cukai pelaburan R&D. Polisi ini bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dengan segera. Oleh itu, kita dapat lihat mengapa genomics ini merupakan dasar ekonomi yang lebih menggunakan pendekatan di masa ekonomi. Kedua-dua teori ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan supply side ekonomi ialah teori ini menjamin kestabilan ekonomi dalam jangka masa yang lebih panjang berbanding demand side ekonomi yang bersifat sementara. Kerana supply side mengajar negara dan masyarakat untuk terus produktif dan berusaha. Namun, supply side ekonomi yang melampau akan menyebabkan berlakunya jurang kemiskinan yang tinggi dan tahap kesejahteraan rakyat yang semakin rendah. Di Korea Selatan, saya perhatikan pemimpin parti konservatif lebih menjaga kepentingan cebol yang terbukti merupakan tunjang utama kekuatan ekonomi Korea, manakala pemimpin yang berasal daripada parti kiri lebih suka menggubal dasar yang berjiwa rakyat. Secara keseluruhannya, saya dapat menyimpulkan bahawa Korea Selatan lebih cenderung kepada supply side ekonomi. Genomics yang diperkenalkan oleh Moon Jae-in yang menyokong teori demand side ini dilihat kurang berkesan untuk mengenali masalah ekonomi negara dan sekarang mendapat reaksi yang berpecah belah. Hal ini kerana kepentingan cebol yang sudah wujud lama dan kukuh dalam tradisi ekonomi Korea Selatan ini bukan mudah untuk menolak kehadiran mereka begitu saja. Ini ialah rujukan saya. Maka dengan ini tamatlah perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.